KPM. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera diucapkan kepada seluruh penonton Didik TV KPM. Anda bersama saya, Aiman Sufian Azman pada hari ini dalam slot pentaksiran sumatif. Apa khabar murid-murid sekalian? Harap semua dalam keadaan sihat-sihat, dalam keadaan ceria-ceria je pada hari ini. Tapi siapakah guru yang akan bersama dengan kita pada hari ini? Jom kita saksikan profil guru kita. Baiklah, kita bawakan kepada anda penolong pengarah Sektor Pembinaan Instrumen Teknikal dan Vokasional Lembaga Peperiksaan KPM iaitu Puan Wan Nur Hanim Abdul Aziz. Apa khabar Puan Hanim? Waalaikumsalam, sihat Alhamdulillah. Aiman, macam mana sihat hari ini? Saya pun sihat juga Puan. Terima kasih Puan kerana bersama dengan kita pada hari ini. Ya, boleh kita berkongsi apa yang ingin saya sampaikan pada hari ini. Baik, dengan Aiman. terima kasih. Dan juga bersama dengan kita pada hari ini Cikgu Suhaili Abdul Ghani daripada SK Pendidikan Khas Jalan Batu Kuala Lumpur. Apa khabar Cikgu? Baiklah, terima kasih Cikgu kerana bersama dengan kita pada hari ini. Dan kita bertanya kepada Puan Hanim, apakah topik kita pada hari ini? Mungkin boleh kongsikan. Okey, Aiman, pada hari ini cikgu akan berkongsi dengan Aiman dan rakan penonton-penonton sekalian berkaitan pentaksiran sumatif menengah rendah, format pentaksiran instrumen menengah rendah, ujian akhir sesi akademik tingkatan 1, 2 dan 3 bagi subjek asas sains komputer, reka bentuk dan teknologi. Jadi kepada penonton-penonton, murid-murid sekalian, anda semua dah bersedia? Yes, kalau dah bersedia, jom kita bersama dengan Puan Hanim. Dipersilakan. Okey, Aiman, sebelum saya menerangkan dengan lebih lanjut berkaitan dengan format ni, saya nak tanya dahulu Aiman. Dahulu masa Aiman tingkatan 1, Aiman ada masuk bengkel kan? Betul. Yang ajar subjek kayu, perpaipan, jahitan. Aiman ingat tak subjek tu subjek apa? Oh, itu yang ketuk-ketuk tu kan dekat bengkel tu kan? Yang paling budak sukalah, pelajar paling sukalah kan masa tu. Betul Puan. Itu yang paling saya suka sekali. Okay. Kemahiran hidup. Betul ke? Betul Aiman. Tapi untuk waktu sekarang, masa sekarang dia dah tak ada dah kemahiran hidup ni. Yang mana dia dah dijenamakan semula menjadi reka bentuk dan teknologi ataupun singkatannya kita panggil ni RBT. Dan untuk asas sains komputer dia daripada literasi ICT. So sebelum cikgu menerangkan tunjuk item-item ni macam mana, cikgu akan terangkan sepintas lalu format pentaksiran supaya kita lebih cinta, supaya kita lebih faham kita punya pentaksiran bagi ujian akhir sesi akademik. Silakan cikgu. Okey, cikgu mulakan. Saya terangkan format pentaksiran ujian akhir ASK dan RBT ini dia adalah formatnya diguna pakai bagi tingkatan 1, 2 dan 3. Yang membezakannya adalah konten mata pelajaran tersebut saja, ianya bergantung pada pada tahun tersebut pelajar belajar apa. Okey, kita lihat jenis instrumennya adalah ujian bertulis yang mana terdapat 3 bahagian iaitu bahagian A, bahagian B dan juga bahagian C. Yang mana bahagian A merupakan item objektif aneka pilihan yang ada sebanyak 10 soalan. 10 soalan ini membawa ke 10 markah. Cuba Aiman tolong saya. Satu soalan berapa markah? Kalau 10 markah, ada 10 soalan. So satu soalan mewakili 1 markah. Betul ke Puan? Hebat. Ini dia pentaksiran formatif dah berlaku. Aiman faham itu. Okey, alright. Sekarang kita tengok pula. Bahagian B, jenis itemnya adalah objektif pelbagai bentuk. Dia ada sebanyak 10 soalan yang membawa kepada 40 markah. Maknanya satu soalan berapa markah dia Aiman? Kalau macam tu satu soalan mewakili 4 markah. Bijak. Okay, kita teruskan lagi. Kalau bahagian C pula, bahagian C ni dia lebih sukar sedikit sebab item dia yang sebelum bahagian A, bahagian B ni soalan adalah berbentuk objektif. Tetapi pada bahagian C, jenis itemnya adalah item subjektif yang mana bilangan itemnya hanya 2 sahaja tetapi jumlah markah dia besar sikit, 20 markah. Ini bermakna
Satu soalan mewakili 10 markah. Wow. Lagi bijak. Senang hati cikgu kalau dapat pelajar macam Aiman ni. Okey, maknanya total markah yang kita ada adalah 70 markah. Dan pelajar diberikan tempoh menjawabnya selama 1 jam 30 minit untuk menjawab soalan ini. Jadi kita nak tengok lagi apa lagi gambaran tentang pentadbiran sumatif menengah rendah. Jadi para penonton, murid-murid jangan ke mana-mana, kembali selepas ini Didik TV KPM. Kembali bersama saya Aiman Sufian Azman di Didik TV KPM pada hari ini dalam slot pentaksiran sumatif, yang mana pada hari ini kita nak cerita tentang apa? Format pentaksiran instrumen peringkat menengah rendah. Bersama dengan kita pada hari ini Puan Hanim. Untuk segmen kali ini, apakah yang Puan Hanim akan kongsikan? Silakan. Okey Aiman, untuk segmen seterusnya saya akan berkongsi dengan Aiman dan penonton sekalian berkaitan dengan contoh item bahagian A, yang mana contoh item pada bahagian A ni dia merupakan item objektif aneka pilihan. Kita lihat dahulu untuk bahagian A dan juga bahagian B, dia menggunakan konstruk yang sama, iaitu konstruk pengetahuan, yang mana pelajar perlu mempunyai pengetahuan berkaitan dengan teknologi, fakta, konvensional, urutan, kategori ataupun perkelasan, kriteria, kaedah ataupun metodologi serta juga prinsip. Di sini saya sertakan kata kunci untuk kita mengenal pasti terminologi pengetahuan yang perlu dikuasai. Sebagai contoh adalah untuk terminologi. Kata kunci yang perlu kita ketahui ialah berkaitan dengan definisi, istilah ataupun pengertian. Manakala fakta berkaitan dengan fungsi, kegunaan, tujuan ataupun jenis. Konvensional adalah berkaitan dengan simbol, tanda ataupun unit. Urutan dia menunjukkan bagaimana langkah kerja itu dilakukan, pola kerja tu, susunan. Maknanya pelajar kena tahu untuk menghasilkan satu benda, apa dia punya urutan kerja dia. And then pengkelasan. Pengkelasan maknanya pelajar perlu mengkategorikan kelompok ataupun melakukan pembahagian. Kriteria, kita perlu tahu ciri-ciri ataupun sifat. Kalau saya kata Aiman ni macam mana kriteria dia? Tinggi-tinggi, handsome-handsome, kan? Sawo matang kulitnya, itu kriteria. Maknanya saya kategorikan Aiman ni macam mana orangnya. And then kaedah ataupun metodologi adalah cara untuk ataupun teknik melakukan tugasan. Prinsip dia berkaitan dengan peraturan, hukum, formula ataupun konsep untuk menyelesaikan sesuatu yang harus diguna pakai. Tapi Puan, menerusi konsep konstruk pengetahuan ni, mungkin Puan boleh terangkan tips bagaimana murid-murid kita di rumah nak mengulang kaji dengan mudah. Okey, yang ini saya bagilah tips lah bagaimana pelajar-pelajar di rumah dia nak mengulang kaji. Katakan dia buka pada tajuk pengiraan kos. So pelajar dia harus mengenal pasti terminologi, apa definisi yang digunakan. Kalau fakta, apa tujuan, apa jenis yang ada. Kalau konvensional, ada tak guna unit, ada tak guna simbol. So pelajar tu harus mengenal pastilah. Kalau kategori urutan, apa langkah kerja yang terlibat. Maknanya pelajar bila belajar buat mind mapping. Aiman tahu kan mind mapping tu? Mind mapping tu apa, Puan? Yang selalunya peta buih, yang keluar berapa, ada keluar ini kan, pokok-pokok yang keluar selalu budak buat tu kan. Okey, buat mind mapping. Katakanlah pengiraan kos. Apa terminologi dia, apa fakta dia, apa konvensional ada, apa urutan yang ada, apa prinsip, apa formula yang ada. So maknanya ini membantu pelajar lah bagaimana dia nak lebih faham apa yang perlu diketahui, pengetahuan-pengetahuan yang perlu diketahui, Aiman. Okey, seterusnya saya akan tunjukkan item objektif aneka pilihan. Ini adalah menggunakan konstruk kriteria. Kalau tadi kita kata kalau kriteria dia berkaitan dengan ciri-ciri. So cuba tengok. Berikut adalah tentang elemen dalam reka bentuk. Elemen ni adalah ciri. Untuk objektif aneka pilihan, soalannya dia berbentuk ada bagi pilihan A, B, C dan D. Maknanya ada satu sahaja jawapan yang tepat, yang sesuai. So pelajar perlu memilih jawapan yang tepat tu apalah, sama ada A, B, C ataupun D. Okey, kemudian
Kita tengok kalau fakta, dia tidak semestinya dia hanya perlu tahu satu. Yang ini kita panggil juga masih lagi aneka pilihan, tetapi dia terdapat, kita bagi dia antara berikut yang manakah jenis ukuran yang digunakan untuk membeza dan mengukur saiz kualiti imej digital. Maknanya pelajar kena kenal pasti dekat mana. Kalau kata jenis ukuran, mungkin adalah piksel, resolusi ataupun kedalaman bit. Cuba tengok ada tak 1, 3 dan 4. So mungkin jawapannya adalah C. Maknanya pelajar dia kena pasti mana pilihan jawapan yang betul. Kalau tadi dia hanya tahu satu tu kan, maknanya dia macam senang lagi. Tapi bila macam ni dia kena tahu, dia kena pilih mana yang betul antara pilihan yang ada. Kemudian ini adalah konvensional. Ini tadi cikgu dah cakap, saya dah cakap dah. Konvensional ni ianya berkaitan dengan simbol. Ini adalah simbol dalam carta alih. So pelajar kena tahu kalau yang ini dia adalah berkaitan dengan apa? Maknanya untuk terminal mula dan tamat. That's why tadi kita kata kita maknanya bila kita belajar tu kita cuba kenal pasti apa yang perlu kita kuasai. Seterusnya saya akan bawakan kepada contoh item bahagian B. Item bahagian B ni sama juga, masih lagi menggunakan konstruk yang sama macam bahagian A tadi, konstruk pengetahuan. Cuma bahagian B ini dia menggunakan item objektif pelbagai bentuk OPB. Kalau selalu cakap, orang selalu kenal item objektif ni yang MCQ tu, A, B, C dan D. Betul. Sebenarnya dia ada pelbagai bentuk. Ini dikatakan item objektif pelbagai bentuk. Yang mana kita ada padanan, benar palsu, isi tempat kosong, pernyataan betul dan salah. Yang ini dia memilih respon. Yang ini pelajar perlu menyatakan respon. Okey, kita tengok apa beza dia. Ini adalah contoh padanan. Kita berikan jawapan-jawapan yang ada, pilihan jawapan. Berikut adalah kaedah membuat model awal. L tuangan panas, M tuangan sejuk, N pen 3D, O pen 2D. Maknanya pelajar perlu padankan pilihan jawapan yang kita ada dengan bahan yang bersesuaian. Yang ini adalah urutan. Maknanya pelajar dia perlu tahu yang mana datang dahulu. Untuk buat urutan ni sebab dia kata dia langkah kerja kan. Contohnya kita dah bagi dah. Langkah pertama adalah menghasilkan lakaran reka letak. So pelajar dia kena kenal pasti. Langkah kedua apa? So dipadankan sahaja. Langkah ketiga yang mana? Dan dia akan terus padankan benda itu sehinggalah selesai sehingga ke langkah D. Menetapkan cara lipatan. Kemudian kita tengok kepada konstruk pengkelasan. Okay, yang ini pilihan yang ada. Pelajar pun dia kena padanankan, dia memilihkan. Dia letak mana sistem komponen yang ini. Komponen sistem vertigasi komersial, mana komponen keperluan asas. Pelajar hanya perlu padankan. Yang ini adalah soalan untuk pengkelasan. Yang ini, cuba Aiman try jawab. Mana ni adalah soalan benar palsu memilih respon. So cuba try jawab mana yang betul ni. Okey, tandakan right pada 3 produk reka bentuk aksesori yang betul pada petak yang disediakan. Nombor 1 cikgu saya nampak. Cikgu mesti bawa handbag cikgu kan? Okey. Baik, dan seterusnya untuk lelaki dia pakai cap dan juga kasut. Saya rasa 3 ni adalah aksesori. Aksesori. So tadi bag, cap dan juga kasut. Betul Aiman, pandai. Senang hati kalau cikgu-cikgu dapat student macam Aiman ni. Terima kasih cikgu. Alright, kemudian ini adalah penyataan betul salah. Maknanya pelajar kena kenal pasti penyataan ni betul ataupun salah. So, bacalah betul-betul. Mungkin ada yang penyataan yang kita berikan ni adalah tidak benar. So yang mana yang betul tandakan right, mana yang salah pelajar akan tandakan pangkah. Okey, kemudian yang ini. Yang tadi, kalau Aiman perasan, yang ini pelajar memilih respon. Kan dia right, dia padankan. Itu adalah item objektif yang untuk pelajar memilih respon. Tetapi kita ada item yang memerlukan pelajar mengemukakan respon. Yang ini dia mungkin agak sukarlah sikit. Maknanya pelajar dia kena tahu dan memberikan jawapan. Okey. Yang ini adalah item objektif bergrade. Maknanya dia perlu tahu apakah dia akan dapat markah dia bergrade lah dia bagi. First kali kalau macam ni dia suruh kirakan berapakah kos pengeluaran. So maknanya pelajar perlu tahu kos bahan tambah kos upah tambah kos sampingan berapa. So kalau dia letak ni dia dapat 1 markah grade yang pertama. Dia letak bagi jawapan grade yang kedua dan dia letak lagi 1 jawapan lagi grade yang 3. That's why kita berterangkan sebagai item objektif
bergrade, yang perlu memulakan respon. Kemudian ini dia tidak semestinya kita hanya menggunakan dia memilih respon atau mengemukakan. Kita juga boleh meminta pelajar dua-dua. Yang pertama ni dia padanan, tapi pelajar dia memilih respon. Dia padankan saja mana yang betul. Dan yang ni dia nak pelajar kemukakan respon. So item tu boleh berlaku sama ada pelajar perlu mengemukakan respon ataupun pelajar perlu memilih respon. Dia tidak semestinya berlaku satu sahaja sama ada salah satu daripada berikutnya. Baik, jadi kita nak berehat seketika, cikgu. Okey. Baik, para penonton jangan ke mana-mana, kembali selepas ini Didik TV KPM. Kembali bersama saya Aiman Sufian Azman di Didik TV KPM pada hari ini dalam slot pentaksiran sumatif, yang mana hari ini kita cerita pasal format pentaksiran instrumen peringkat menengah rendah bersama dengan Puan Hanim. Okey, Puan, untuk segmen kali ini apa yang akan Puan kongsikan? Okey, untuk segmen kali yang ketiga ini saya akan kongsikan berkaitan dengan contoh item bahagian C. Okey, kalau sebelum ini item bahagian A dan juga bahagian B ia berkaitan dengan item objektif. Tetapi bagi bahagian C, ianya berkaitan dengan item subjektif yang kita akan nilai pelajar. Konstruk yang diukur pada bahagian C adalah berkaitan dengan kefahaman, aplikasi, analisis, penilaian dan mereka cipta. Yang mana pelajar sebelum ini dia mempunyai pengetahuan. Sekarang kita nak tengok macam mana pelajar ini menggunakan pengetahuan dia dalam situasi-situasi yang kita berikan untuk menunjukkan bagaimana, sejauh mana kefahaman pelajar, bagaimana dia boleh apply, macam mana dia boleh aplikasi, bagamana mereka membuat penilaian dan dia membuat reka cipta. Okey, sebagai contohnya untuk kefahaman, ia adalah berkaitan dengan kebolehan kognitif yang melibatkan penggunaan pengetahuan tanpa situasi baru. Maknanya hanya apa yang pelajar tu faham dan dia nyatakan apa yang dia faham berdasarkan pengetahuan yang ada. Tapi aplikasi, pelajar akan menggunakan pengetahuan, bahan, idea ataupun strategi dalam satu situasi yang baru. Contohnya pelajar di bengkel, dia belajar bagaimana nak tukar tayar. Tetapi bila di situasi yang baru, tiba-tiba rosak di tengah jalan. Alamak. Apa yang dia kena buat? Itu yang kita katakan aplikasi pada situasi baru. Kemudian analisis. Analisis ni dia akan mengasingkan komponen-komponen maklumat yang kita berikan untuk dia menyelesaikan soalan tersebut. Bagi penilaian pula, dia akan pelajar perlu membuat pertimbangan antara mana dia nak pilih, mana jalan yang terbaik. Contoh A dan B, mana yang paling bagus. So dia kena buatlah pro and con. So dia melihat A, kalau dia nak pilih A, apa dia mewajarkan keputusan dia tu. Itu yang dikatakan sebagai penilaian. Dan mereka dia cipta satu benda yang baru berdasarkan apa situasi yang kita berikan. Okey, jadi kita nak tengok ni bahagian C ya, Puan? Ya, betul. Tapi apa beza dengan bahagian A serta bahagian B? Ada beza tak di antara ketiga-tiga bahagian? Alright. Kalau bahagian C ini, kita boleh menilai sejauh mana kedalaman pengetahuan dan kemahiran pelajar. Jawapan yang diberikan juga dia adalah pelbagai. Dia tidak semestinya jawapan satu je. Macam objektif tadi satu je betul. Tapi kalau subjektif ni dia subjektiviti. Maknanya pelajar boleh mengemukakan responnya dengan pelbagai jawapan yang dirasakan betul. Untuk menjawab bahagian ini, pelajar haruslah mempunyai pemikiran yang kreatif dan juga kritis. Sebab soalan bahagian C, kita akan memberikannya situasi. Pelajar akan menyelesaikan masalah berdasarkan situasi yang kita berikan, Aiman. Okay. Baik, boleh kita teruskan? Mungkin ada contoh soalan ke, Puan? Tak apa, kita teruskan. Lepas ni saya nak nilai taksir Aiman. Apa yang Aiman faham pada soalan saya. Okey, kita cuba dulu. Okey, kita tengok dulu item subjektif berstruktur. Alright. Yang ini adalah stimulus. Maknanya pelajar dia perlu menjawabkan soalan ini berdasarkan stimulus yang diberikan. Sebagai contoh, Raja 5 menunjukkan senarai makanan dan menunjukkan bekas makanan yang akan digunakan untuk meletakkan makanan bekal. Okey. So, soalan yang ditanya, nyatakan 3 masalah yang akan dihadapi kalau makanan ini diletakkan dalam apa yang masalahnya Aiman akan rasa? Saya rasalah, Puan, kalau makanan tu dicampur tiga-tiga dalam bekas, saya rasa senang nak basi ni. Senang nak basi kan? Sebab betul. Kita tengok sebab dia ada nasi putih, ada sup sayur, ada ayam goreng. Sedap pula. So kan, kena pula sekarang macam lapar. Kan? Okey, so maknanya dia senang nak basi. Senang betul tak, Aiman? Lagi? Yang ada lagi kedua, tak rasanya? Saya rasa nanti nasi akan jadi kembang nanti. Kan? Sebab ada sayur kat sup. Dia dah tak
segar. Dah tak So segar. mungkin boleh jadi keracunan juga. Sebab dah tak segar kan, bila kita makan benda tak segar dia akan menimbulkan masalah. Okey, yang ini dia adalah soalan A. Okey. Dia membawa kepada 3 markah. Maknanya 1 betul, 1 markah. Tapi kita tengok pada yang soalan B. Kita sambung. Dia mempunyai berkaitan dengan bahagian A tadi. Bahagian A tadi, okey, dia terangkan 3 cara untuk menyelesaikan masalah di 2A dengan menggunakan prinsip inventif bagi kaedah pemisah ruang. So maknanya dengan menggunakan apa yang pelajar tu tahu tadi, dia akan menjawab pada bahagian soalan B. Berkait. Okey. And then kita tengok pula C. C pun dia berkait lagi. Nyatakan makanan yang sesuai diletakkan. Maknanya A, soalan B, soalan C, dia berkait dengan stimulus yang kita berikan tadi. Okey, seterusnya ini adalah soalan untuk ASK. Okey, soalan ASK ni dia jadual 1 ialah senarai nombor bulat yang tidak mengikut urutan. So, jadi soalan ni dia tanya, bagaimana nyatakan jenis search yang paling sesuai bagi nombor 15 dan nyatakan alasan anda. Maknanya pelajar perlu tahu search apa yang paling sesuai diguna dan dia harus kemukakan alasan. Itulah kita namakan dia sebagai kefahaman. And then soalan B, tuliskan sudut kod bagi search yang dinyatakan di 1A. So pelajar dia memberikan jawapan dan dia akan menyatakan bagaimana nak hasilkan satu sudut bagi search yang dinyatakan di 1A. Kemudian kita tengok pula, ini adalah item subjektif berstruktur. Ini berkaitan dengan penilaian. Ini yang tadi saya kata, dia kena buat pro and con. Okay, macam ni, Raja 10A menunjukkan cermin muka yang dipasang dengan 6 biji mentol. Raja 10B menunjukkan lita yang dicadangkan bagi pendawaian mentol itu. Jika kita lihat dalam soalan ni, kita beri 2 jenis lita, iaitu lita siri dan lita selari. Dalam soalan, meminta pelajar untuk membuat perbandingan antara kedua-dua lita, tentukan lita mana yang paling sesuai untuk dibuat pendawaian mentol. So maknanya kita bantu pelajar dekat sini dengan pelajar menyatakan apa kelebihan, membuat perbandinganlah antara lita siri dan lita selari. Sama ada menyatakan dia punya kelebihan ataupun dia punya kelemahan. Kemudian baru pelajar boleh membuat penilaian mana lita yang sesuai. Yang pelajar akan nyatakan di sini lita yang sesuai. Maknanya kalau 7 markah, kita nak 3 kan? So saat ni 1 markah, 1 markah, 1 markah, dah 3. Lita selari pun 1, 1, 1 pun 3. And then pelajar nyatakan lita yang sesuai 1 markah. So dekat situ dia jadinya 7 markah. And then pada satu soalan tu ada banyak markah ya. Dia macam tak adalah jatuhnya kita letakkan 10 markah, satu soalan tu 10 markah tu rasa macam susah untuk pelajar jawab. So item berstrukturnya dia memandukan pelajar bagaimana nak menjawab soalan tersebut. Okey, kemudian tadi kita tanya lita selari ni, maknanya pelajar kena pilih mana satu lita yang okey. Kemudian di sini di sini okey, yang ni lita siri, yang ini lita selari. siri dan selari. Dan pelajar boleh, mungkin soalan yang seterusnya, sebab yang ni kita tunjuk 7 markah. Mungkin soalan yang seterusnya boleh meminta pelajar untuk mengira berapakah nilai rintangan sama ada lita siri ataupun lita selari. Itu lagi 3 markah lagi 3 markah. Sebab sini 7 kan? Pandai Aiman. Tadi saya dah cakap dah, bahagian C 10 markah, maknanya kita miss lagi 3 markah. Mungkin soalan yang pada bahagian C akan bertanyakan bagaimana berapa jumlah rintangan bagi lita. So nanti pelajar akan mengira lah. Itu yang dikatakan soalan berstruktur. Tugasan mempunyai perkaitan dengan stimulus yang kita berikan. Okay, itu yang membantu dia memandukan pelajar bagaimana untuk menjawab. Macam saya lah Puan. Saya ni mungkin murid yang sedikit lemah dalam nak buat ayat ni Puan. Jadi Puan boleh bantu tak daripada sudut macam soalan sebentar tadi, soalan yang 6 markah tadi, berkaitan dengan kita punya tapuai bungkus makanan tadi. Okey, mungkin Puan boleh patah boleh balik. kita tengokkan Berkaitan tadi dengan soalan, terangkan 3 cara untuk menyelesaikan masalah di 2A dengan menggunakan prinsip inventif kaedah bagi pemisah. Okey, cuba Aiman tengok soalan yang tersebut. Sekarang ni ini adalah bekas dia adalah bekas bulat yang tiada kompartmen. Okey, dia tiada kompartmen. Maknanya kita perlu mengisi 3 makanan ni berada di dalam satu bekas. Okey, Puan nak tulis ke? Saya bantu? Boleh. Kita tunjukkanlah macam mana kan pemisah ruang ni. Baik. Itu dia.
Okey, saya tukar colour lah. Saya buat colour merah. Itu dia. Senang Silakan sikit. Puan. Okey, Aiman tengok. Sekarang ni kita ada 3 jenis makanan. Kita ada nasi putih, kita ada sup sayur, kita ada ayam goreng. Tapi kalau Aiman tengok bekasnya ini, dia tak ada pemisah ruang pun. Betul tak? Dia hanya satu. So, maknanya apa yang Aiman boleh cadangkan, pemisah ruang sediakan. Aiman nyatakan je apa yang Aiman nak cadangkan kat situ. Mungkin boleh letakkan satu kompartmen. Okey, dekat sini sesuai untuk nasi putih. Yang ini sesuai untuk sup sayur. Okey. Yang ini untuk ayam goreng. That's why dia boleh pemisah ruang. Maknanya dia boleh membahagikan makanan-makanan tu. Maknanya dalam soalan ini, kalau apa yang Aiman rasa Aiman ada idea tu untuk menggunakan kaedah tu, so Aiman nyatakan saja. Sebab dia berkaitan dengan kaedah. Sekarang ni tadi kan kita cakap kalau pengetahuan, dia ada pengetahuan. Dia menggunakan pengetahuan tu untuk menyelesaikan dalam satu situasi yang baru. Maknanya dia menggunakan pengetahuan yang dia ada tu. Pengetahuan yang dia ada tu. Ya, betul. Maknanya ini lebih kepada idea murid-murid tu ya. Itu yang kata perlu baik. kemahiran kreatif dan kritis. Baik, terima kasih Puan. Mungkin ada sedikit kesimpulan dalam perbincangan kita pada hari ini sikit. Okey, kesimpulannya untuk subjek reka bentuk dan juga ISK, ianya menggunakan satu format yang sama, yang mana ianya menggunakan item bertulis, soalan instrumen bertulis yang mengandungi 3 bahagian, iaitu bahagian A, bahagian B dan juga bahagian C. Bahagian A adalah soalan objektif aneka pilihan, bahagian B soalan objektif pelbagai bentuk dan soalan C, bahagian C adalah item subjektif. Jumlah total bagi markah ni adalah 70 markah. Baik. Yang mana pelajar perlu menjawab dalam 1 jam 30 minit. Okey, baik. Terima kasih Puan atas penjelasan tentang pentadbiran sumatif kita pada hari ini. Ada rezeki kita jumpa lagi. Bye-bye para penonton. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.